家都已经到了哈，我们就开始。Memandangkan kita semua sudah ada di sini, kita boleh mula sekarang. 我们先一同默祷。 Doa dalam hati. 阿们。奉主耶稣基督圣名，我们开始今早上的婚前的讲习会。 Dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi ini kita memulakan kursus pra pernikahan. 我们现在一起来站立唱赞美诗231首。 Kita naikkan puji-pujian bilangan 231.我们一起祷告。 奉主耶稣基督圣名祷告。哈利路亚，赞美主耶稣，感谢你，祷告，荣耀的荣耀的荣耀的荣耀的荣耀的荣耀的荣耀。
Amen。好，哈利路亚，在主里问候哈，我们这7对将要在主里完婚的各位弟兄姊妹，大家早上平安。 Salam damai sejahtera dan selamat pagi diucapkan kepada 7 pasangan yang bakal berkahwin di dalam Tuhan. 好，我们有7对嘛哈，我们就做一个介绍好不好？ Memandangkan kita ada 7 pasangan, mungkin kita boleh perkenalkan diri. 我们就打破了这个比较冷漠的场地嘛，我们大 Kita 家认 cuba 识一下。 kita cuba cairkan keadaan yang dingin ini. 看昨晚你们大家都很安静啊。 Saya nampak semalam kita semua diam-diam saja. 好，那我念了名字，那你就站起来好不好？ Apabila saya menyebut nama kamu, sila 你 berdiri. 不站就我站了吧。 Kalau kamu tidak berdiri, saya yang berdiri. 好，第一对哈 ，Joseph， 陈伟霆还有 Kimberly Yap。 Pasangan yang pertama, saudara 在线上的那个。 Joseph dan saudari Kimberly. Joseph ada di screen. 好，哈利路亚 ，OK， perkenalan了哈 ，OK。第二对哈，这个 Samuel 邓孝贤是吧？然后还有 Lydia 廖。 Pasangan kedua, saudara Samuel dan saudari Lydia. 你们是讲好了穿黑衣吗？ Kamu sudah bersepakat memakai baju hitam kah? 那就是心理相通了。 Itu menunjukkan kamu ada pemikiran yang serasi. 因为你们不讲都已经会穿一样啊。 Belum berbincang pun sama-sama ada firasat pakai baju hitam 那 hari 如果会 ini. 商量更加会一样。可能如果会已经有讨论了，应该穿全身应该也跟一样。 Kalau ada perbincangan mungkin pasangan ini akan pakai pakaian yang sama warna. 第三对哈， Pasangan yang 林子 ketiga, 健 Natalie Chong。 Natalie Chong. 好，对对啊，好，写哈。第四对哈， Pasangan yang 戴国 keempat, 良还有 Alison Wong。 好，对对啊。第五对哈 ，Herodis， macam mana mau baca ini? Wikria, oke. ini pasangan yang kelima. Kalau dia Herodis pandai kau sebut dia punya nama, patut itu. Oh, ya. Tiada orang boleh sebut nama dia, kecuali kau saja. Mari, pilih itu ya, Edison, Elisa. Pasangan yang kelima. Oke, dia keenam, sorry. keenam. Oke. 第七对 ，Weldy Chong 还有什么读啊？Benezi， 还有 pandai kau. Pasangan yang ketujuh. Dia 好，那感谢主了哈，我们大家都有做一个认识了哈。Syukur kepada Tuhan kita sudah saling berkenalan. 我的课会比较简单希望会有互动。Pelajaran yang saya sampaikan lebih ringkas, ada aktivitinya. 应该是算分享了哈。Boleh dikatakan satu perkongsian. 因为你们都没结过婚嘛。 Karena kamu semua belum pernah berkawin. 没有嘛哈。 Rasanya tiada kan? 对，大家就说怎么样的这第一次。 Mungkin semua tiada pengalaman tertanya-tanya bagaimana ini. 结婚不讲经验的。 Kalau berkawin tiada cakap pengalaman atau tidak. 经验是有的人跟你分享。 Hanya orang yang berpengalaman berkawin berkongsi pengalaman mereka sahaja. 要更懂的问你爸爸妈妈。 Kalau ingin faham yang lebih terperinci, tanyalah ibu bapa kamu. 但是在教会就是我们以圣经的一个基础来去让你了解真正的婚姻。
Tetapi dari aspek gereja, kita akan membolehkan kamu faham apakah dasar perkawinan. 我想在这里应该比较要晚婚的，应该就是 Elderson 吧，我所知道了哈。Yang saya tahu yang paling awal akan berkahwin di sini Anderson ya. Bulan Mei ya. Bulan Mei ya. Tahniah dulu lah ha. Ada lebih awal? 有没有比他更早？他是5月底。Ada yang lebih awal dari beliau, dari dia kawin bulan Mei. Ada 了，有没有？没有哈。那接下来有的是6月份的。Seterusnya ada yang akan berkahwin bulan Jun. Herodis macam bulan Julai, OK， 差不多了哈，差不多是顺着这5、6、7、8，我不知道有没有9，没有有顺着可能每一个月就一对。Saya rasa susunannya semacam setiap bulan ada satu. 所以应该我们是听你们的好消息了哈。Kami menantikan berita baik daripada kalian. 林弟兄，林子健，你们是什么时候？明年2月。Kami akan menikah tahun depan bulan Februari. 很快了，很快就到了。Masa itu akan cepat sampai. 或许那时候 COVID 也没有了哈。Kemungkinan masa itu COVID sudah berlalu, harap begitulah. 好，那我们今早上哈，我们要看的是那个婚前的保守。Pada pagi ini kita akan melihat tentang pemeliharaan sebelum bernikah. 那讲义我会在这个荧幕上给大家看到。Teks sesi ini saya akan tunjukkan di screen. 因为我看时间我们迟了一点哈，所以我可能用很快的速度就你们就一面看讲义一面我们做了解了。Karena kita lewat bermula, saya akan sampaikan pelajaran dengan lebih cepat sambil melihat screen. 亚庇小区这一次就安排了这个婚前的讲习会。Syukur kepada Tuhan, Zon KK telah menjalankan kursus pra-pernikahan ini. 也感谢各位哈，7队大家报上名字踊跃参加这一次的讲习。Dan mengucapkan terima kasih kepada 7 pasangan ini yang begitu positif sekali telah mendaftarkan diri untuk mengikuti kursus ini. 那也谢谢大家，因为这样的参与，那就给传道我本人哈有这样的一个机会，也学习讲课。Jadi saya berterima kasih juga kepada kalian kerana melalui kursus ini saya sendiri juga dapat belajar bagaimana menyampaikan topik ini. 我不是很会讲哈。Saya bukan mahir dalam bidang ini. 但是我就觉得说我所知道的就跟大家分享。Tetapi saya hanya berkongsi apa yang saya tahu. 好，那刚才也像介绍了，那也希望往后的日子就听见你们的喜讯啊。Saya harap setelah kita berkenalan di sini, kita bakal akan dapat mendengar kabar baik daripada kalian. 我们要行婚礼哈。Kalau kita ingin menjalankan pernikahan, 在主里同婚， kalau kita ingin berkahwin bersama di dalam Tuhan. 所以这个早上这个课题婚前的保守很重要。 Jadi topik pada hari ini pemeliharaan sebelum bernikah ini sangat penting. 所以我们还是特意的哈，你看座位都是我没有安排给你坐在一起。 Jadi dari sini saya tidak mengatur kamu duduk bersama dengan pasangan masing-masing. 要坐在一起的时候，应该是行婚礼那个以后。Saya rasa kalau kamu mau duduk bersama ialah setelah kamu sudah berkahwin. 因为曾经也有过的讲习会，就那一对裸放在一起的话，上课好像不是很专心呢。 Karena saya dapati sebelum ini kalau ada kursus pra-pernikahan, pasangan itu duduk bersama macam tak dapat tumpukan perhatian. 因为在讲道的时候分享的时候有时候会讲到女的，会讲到男的，他们会你推我推你，还没有结婚就推来推去。 Karena ada kalanya apabila menyentuh tentang peranan perempuan ataupun lelaki, yang pasangan yang duduk bersama itu akan saling siku menyiku. 如果说到女的男的，说你啊。 Apabila disebut tentang hal perempuan, maka yang lelaki saudara itu akan menyiku yang saudari yang kawannya. 道理说到丈夫，女的就用脚踢他。Apabila penyampai mengatakan tentang peranan suami, maka yang teman perempuan itu akan guna kaki dia tendang teman lelaki dia. Sekarang menyebut tentang kamu. 因为那时候没有 COVID 嘛，大家很近的这一对呢，踢错踢了我脚啊。 Karena pada masa itu duduk dengan rapat, ruang tidak luas.
Oh, yang menendang itu tertendang bola kaki 难 saya. 怪那个弟兄没有反应，他 Patutlah 这 saudara 这样 yang 看他，你踢我脚。 patutlah saudara yang ditendang kakinya oleh teman wanita itu tiada respon karena teman wanitanya tertendang kaki 啊 pendeta. 那表示说听道理有反应嘛， Maksudnya ada respon bila mendengar khotbah. 那感谢主，因为有反应就好了， Dan syukur kepada Tuhan kerana ada respon itu satu petanda yang 那 baik. 就可以解决一下到底他们之间有什么问题啦，什么这样 Maka kami akan dapat menyelesaikan masalah yang timbul pada masa itu. 婚前的保守， Yaitu pemeliharaan sebelum berkahwin. 所以第一个你的一个概念，你就要知道婚姻是神设定的。 Jadi konsep pertama yang harus kita ada adalah perkawinan ditetapkan oleh Allah. 记得我们现在要完成婚姻，是因为你要完成所设定的婚姻。 Kita harus ingat kita ingin menggenapkan perkawinan ini dan perkawinan ini adalah yang telah ditetapkan. 这个是从创世纪已经看到神给我们看到亚当夏娃的那一个婚姻。 Dan ini dapat kita lihat bermula dari buku Kejadian yaitu pernikahan di antara Adam dan Hawa. 那如果你看马可的第10章的时候， Kalau kita rujuk kepada Markus pasal 10 9到12节， ayat 9 hingga 12. 我们熟悉的就是说，神所配合的人不可分开。 Kerana itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. 好，那我要先告诉你们大家，既然大家都往这个婚姻的这红地毯要一起生活了， Memandangkan kita sudah bersama-sama bersetuju untuk berjalan di atas permainan merah ini untuk hidup bersama. 那我们要怎么样？就是说，共同来去经营我们这个家。 Maka kita harus bersama-sama mengusahakan keluarga kita ini. 绝对以后有什么事情发生的，我不晓得了，因为家庭都是大小事会发生，但是绝对一定要抱这个观念，神所配合的、神所设定的婚姻没有离婚。 Tetapi ada satu perkara yang harus saya tegaskan di sini, kita harus ada konsep yang jelas, tidak kira apakah yang berlaku dalam pernikahan kita di masa akan datang, apa yang telah disatukan Allah tidak boleh diceraikan. 也千万不要有口角的时候，不要说出来我后悔跟你，不要讲这样。 Dan sama sekali jangan semasa bertengkaran keluar frasa ini dari mulut kita, yaitu saya menyesal berkahwin. Jangan sekali-sekali ucapkan ini. 我不是在预言说你们会吵架了， Saya bukan sedang bernubuat bahwa bakal kamu akan bergaduh. 但是我告诉你们，结婚以后我们会有不同的意见，一定会有。 Tetapi saya ingin beritahu kalian selepas kita berkahwin, perselisihan faham ataupun pendapat itu mesti ada, 一定有的 mesti timbul. 像我刚刚结婚Contohnya saya baru berkahwin. 因为都没有住在一起嘛，第一天就开始住在一起了。为什么？我为了牙膏为了跟牙膏跟我太太发生意见。 Contohnya saya pada hari pertama saya tinggal bersama dengan istri saya kerana sebelum ini tidak pernah tinggal bersama. Kami gara-gara ubat gigi sejak pun bertekak. 因为要刷牙嘛 Kerana mau berus gigi. 你按牙膏，你要按头还是按尾？ Kalau kita picit ubat gigi itu dari bawah atau dari atas? 弟兄， Saudara, 看你跟我一样吗？弟兄， kamu sama seperti saya kah picit dari mana? dari bawah，中间， Dari tengah. 上边。 Tengah. 来，林弟兄呢？中间， Tengah. 你不会按头了 Kamu tidak akan picit dari atas. 你又从头上来 Saya biasanya memicit dari bawah terus diurut sampai ke atas. 姊妹， Saudari, 你是按哪？你是尾 dari bawah. 尾 Bawah.？OK 了，可能我的传道娘有点不一样。 Mungkin Tuan Pendeta saya lain cara dia. 他喜欢按头的， Dia suka picit dari atas. 他说比较快。 Dia cakap lebih cepat. 说的也是， Betul juga. 但是我喜欢按尾，是因为怎么顺序嘛？ Saya suka picit dari bawah kerana itu mengikut urutan yang betul. 因为你按了头以后就空嘛，我按尾比较慢。 Kalau kamu sudah picit dari atas, maka kalau saya picit dari bawah, sudah ada kosong di tengah-tengah, jadi susah mau picit
ubat gigi 我们 itu. 就为了牙膏说要头还是尾 Jadi kerana ubat gigi saja mau picit dari atas atau dari bawah. 啊，小事。 Itu perkara remeh. 也就是小事如果不化会变大事 Kalau perkara remeh tidak diselesaikan akan diperbesarkan. 啊。后来跟我太太很幽默说，我看以后做牙膏做2个头可以出的。 Jadi kemudian saya berjenaka dengan istri saya, mungkin lain kali kalau buat ubat gigi boleh dipicit dari atas, dari 2 arah pun boleh keluar. 因为2边可以出吧。 Kerana 2 arah pun boleh keluar ubat gigi. 但是到现在还是没有这样的牙膏啊， Tetapi sampai sekarang tiada orang cipta ubat gigi begitu. 因为是我们2个人的事。 Kerana ni hal kami berdua 所以 saja. 神设定的婚姻是我们2个人要去经营。 Jadi pernikahan yang diasaskan oleh Tuhan ini harus diusahakan oleh kedua-dua pihak. 很抱歉不是我告诉你们婚姻会这样，所以等下你说转到我不想结婚了。 Saya meminta maaf, saya bukan menakutkan kamu tentang hal-hal perkawinan ni dan kamu akan terfikir pendeta saya tidak ingin kawin sudah. 那当然是说，事实上我们不同世界、不同的家境、不同的背景，我们住在一起的时候都是有不一样的意见，一定会有。 Pokoknya di sini kalau kita berasal daripada keluarga yang berbeza, latar belakang yang berbeza, apabila kita tinggal bersama tentu sekali akan ada pendapat yang berbeza. 所以你看9节以后的11节门徒就问为什么会这样？那主耶稣的强调就是说不可离婚就是了。 Jadi kalau kita baca ayat 10 dan 11 yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus di sini adalah tidak boleh bercerai. 还有一个这里提到主耶稣很严重的说会破坏婚姻的是什么？犯奸淫。 Dan satu perkara yang Tuhan Yesus tegaskan di sini, kalau kita bercerai itu akan menyebabkan hal perzinahan. 这个也会了但是说主耶稣要强调说奸淫这个诫命会破坏婚姻。 Maaf, yang ditegaskan oleh Yesus di sini ialah perzinahan itu akan merosakkan satu keluarga, satu perkawinan. 11节是说那个丈夫的，你休妻另娶犯奸淫。 Ayat 11 ditujukan kepada suami, kalau kita ceraikan istri kita dan kawin lagi, kita berzina. 这叫辜负你的妻子。 Ini menunjukkan kita mengabaikan istri kita itu. 下半节说叫辜负。 Yang kedua kalimat bawah 11节。凡休妻另娶的，就是犯奸淫，辜负他的妻子。 dia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya. 还没有。所以就说你这样就会亏待，就是说你这样做的话就很对不起你太太。 Maksudnya perbuatan kita menceraikan istri kita itu menunjukkan kita bersalah terhadap dia, mengabaikan dia. 12节是说妻子的。 Ayat 12 ditujukan kepada si istri. 那如果妻子离去了丈夫，她嫁别人那也是犯奸淫。 Seandainya istri ceraikan suami dia dan kawin dengan lelaki lain, dia juga berzina. 所以犯奸淫不是只是说男的， Jadi berzina bukan saja untuk lelaki 或者是说女的， ataupun untuk perempuan. 其实这个什么奸淫就会破坏这一对男女的婚姻。 Tetapi di sini ditegaskan perzinahan itu akan merosakkan perkawinan lelaki dan perempuan 除 itu. 了这一对以外，丈夫不可有别的女人，妻子不可有别的男人。 Selain daripada pasangan ini, lelaki suami tidak boleh ada perempuan lain dan istri tidak boleh ada lelaki lain. 我要说，现在的社会更严重的，除了妻子以外，丈夫不可有其他的男人。 Saya mau tegaskan mengikut tren masyarakat masa kini, selain daripada istri sendiri, si suami tidak boleh ada lelaki yang lain juga. 妻子有了丈夫，她不可有找其他的女人。 Dan istri itu sudah ada suami sendiri, tidak boleh cari pasangan perempuan yang lain. 现在很流行同性恋。 Kerana sangat popular homosexuals ini. 我没有找其他男人我找同类的。 Saya tidak mencari lelaki lain, saya cari jantina yang sama seperti 一 saya. 样这同性恋在圣经里面是死刑Kalau dalam Alkitab homoseksual ini merupakan 在旧约 hukuman 圣经的时 maut. 候
被石头打死。 akan dilempar dengan batu sampai 所以 mati. 就表示说，你这样做的是死罪。 Ini menunjukkan perbuatan kita ini akan membawa dosa maut. 感谢我们在主内这样的婚姻其实就是一男一女一男一女。 Syukur kepada Tuhan dalam gereja kita, perkawinan kita adalah satu lelaki, satu perempuan. 这个是我们所说是正常的。 Ini adalah yang kita katakan normal. 你不要跟我说亚伯拉罕、以撒、雅各，那个时候他们是多妻制的时代。 Janganlah kita sebut tentang Abraham kerana pada zaman mereka itu mereka diperbenarkan poligami. 对，你不要说亚伯拉罕很有信心，你看他也是那么多妻的，他那个信心不在他结婚，那个信心是在他的对神的信仰。 Jadi jangan kita katakan Abraham adalah seorang yang sangat beriman, tengok dia pun banyak istri. Jadi imannya itu adalah terhadap Tuhan, bukanlah terhadap perkawinannya. 不是说你也很有信心，像亚伯拉罕，你就赞成了，变成很多妻子。 Janganlah kita katakan saya sangat beriman, saya bersetuju dengan Abraham, jadi saya boleh banyak istri. 因为那个社会的时代所以他们是有多妻制的那个观念。 Itu kerana masyarakat pada masa itu mereka diperbenarkan ada konsep poligami. 而且在律法之前， Dan itu adalah sebelum hukum Taurat. 后来律法成全以后，慢慢你到了马拉基书，你看神特别说一夫一妻的。 Dan selepas hukum Taurat diasaskan, kita boleh lihat sampai di buku Maliaki, Tuhan menegaskan satu suami, satu istri. 大家都要进入婚姻嘛我们来看一下最基本的条件。 Kita lihat kepada syarat-syarat asas perkawinan. 第一个， Yang pertama, 年龄是成熟的。 harus ada kematangan umur. 我看这里最年轻的应该是 Weldy 嘛，你多岁？ Berapa umur kamu? 22。好，还有没有比他年轻的？ 22 tahun. Siapa yang lebih muda dari dia? 没有Tiada. 最年轻是你了。 Jadi kamu yang paling muda. 感谢主，你很年轻就找到你的肋骨了。 Syukur kepada Tuhan, biarpun kamu masih muda, kamu sudah jumpa tulang rusuk kamu. 这是年龄要成，我所谓的年龄不是因为那个岁数不是那个安嘎那个岁数，而是什么成熟？我要的是成熟的岁数。 Jadi kematangan umur ini saya tidak tujukan kepada angka itu, tetapi dari segi pemikiran yang matang. 有些人已经40岁，但是他也是像小朋友的。 Ada orang sudah berumur 40 tahun, tetapi masih berfikiran ke 我 anak-anakan. 是说，在这个年龄上，他没有成熟。 Dari aspek kematangan ini dia belum mencapainya lagi. 所以一般上，如果好像我们国家的法律你不在那个年龄之上，你不能够自己签约结婚。 Contohnya menurut undang-undang negara kita, kalau kita belum sampai kepada tahap umur yang tertentu, kita tidak boleh berkahwin atas kehendak sendiri. 照我所理解，好像是21岁之前。 Seperti yang saya paham, macam 21 tahun ke bawah tidak boleh berkahwin sendiri. 要父母来去作证。 Mesti ada ibu bapa sebagai saksi. 所以你是过了，你可以自己， Kamu 但是 sudah melebihi umur itu. 可以自己，但是还要给爸爸妈妈知道的。 Walaupun kita boleh buat keputusan sendiri, tetapi harus beritahu ibu bapa juga. 我是说那个法律的签字，你可以有权利。 Saya maksudkan ialah menurut undang-undang kamu mempunyai hak untuk menandatangani sijil pernikahan sendiri. 如果16岁以下，你拐了个女孩子走可以告她这种拐人的罪。可如果她再跟她发生了，可以控告她是强奸。 Jadi kalaulah budak perempuan itu berumur 16 tahun ke bawah dan kita mengajaknya untuk berkahwin, kita boleh disaman 不 di 是 atas. 告她拐她走，就带她走，kawin cowboy。 Kita bawa dia lari, 可能你跟她发生关系， dan kemudian kita ada hubungan seks dengan perempuan 爸爸 itu. 妈妈有权利告她强奸女儿。 Jadi ibu bapa itu ada hak untuk mendakwa lelaki itu undang atas dua kesalahan, satu penculikan dan satu ialah merogol. 对，所以这个其实在年龄之上是我们做一个要知道，你可以有个基本的条件。
Jadi dari aspek umur itu kita harus sedia maklum bahwa kita ada syarat-syarat, kita memenuhi syarat-syarat itu. 最重要的说，你在这个年龄，你已经很成熟，我知道我为什么要结婚。 Yang paling penting dalam umur itu kamu harus tahu saya sudah cukup matang dan kenapa saya mau kawin. 还有第二， Yang 那 kedua, 个是生理上的成熟 kematangan dari segi fisiologi, 也就是我们的肢体了哈。 yaitu dari tubuh fisikal 昨 kita. 昨天晚上黄传道有跟大家说，结婚就是要二人侧身入体。 Jadi ya semalam pendeta Wong ada bagi tahu kalau sudah berkawin maka kita akan telanjang. 不羞耻的， Itu tiada rasa malu. 记得只有夫妻才可以这样。 Kita harus ingat hanya suami istri yang dibenarkan telanjang 所以你还 bersama. 没有成为夫妻，你就不能这样。 Kalau kamu belum lagi berkawin tidak dibenarkan telanjang 那 bersama. 更何况还有其他的进一步的肢体接触。 Terutama sekali selepas itu ada lagi proses fizikal yang lebih intim. 那比如说手交啦， Contohnya dari segi perbuatan masturbasi， seks, masturbasi， masturbation, masturbation, 好， masturbasi. 口交、 Adapun secara oral, 乳交、dada， dari segi meraba, 肛交 dari segi，anal sex， anal sex, oral sex, anal sex, 一个是 okay. oral sex，anal sex 或者是脚交，脚用脚Ataupun menggunakan kaki. 那这些都不能，因为你还没有夫妻，你不能做这些的。 Jadi semua perbuatan aksi-aksi seks ini tidak boleh kita lakukan sebelum kita menjadi suami 因为 istri. 这些动作都是在你侧身入体才做得到。 Kerana semua perbuatan ini, aksi ini hanya boleh kita lakukan selepas kita telanjang. 所以你不能说圣经说都没有讲这些不能，没有侧身入体就包含这一些。 Jadi kita tidak boleh katakan dalam Alkitab tiada sebut hal-hal ini, tetapi yang kita harus faham kalau telanjang, dia termasuk semua aksi-aksi yang disebutkan tadi. 所以夫妻之间的那个性关系的互动，那当然是大家要你要接受接纳到哪里你就能做，这个是你们两个人的事。 Jadi aksi-aksi seksual ini di antara suami dan istri itu kita harus ada persefahaman sejauh mana pasangan masing-masing dapat menerima aksi-aksi ini. 但是这个成熟的生理就是说，你就是可以达到我们有这样的一个健康我们就可以这样的一个结婚。 Jadi kematangan fisiologi ini membawa maksud kita dapat menerima aksi-aksi seksual ini dan kita ada dapat membina satu perhubungan suami istri yang sihat. 所以有一些人可能他之前会做一些身体检查，有一些会了，我不强迫哈。 Kemungkinan ada orang yang akan membuat medical check up dulu sebelum dia berkahwin, tetapi saya tidak tegaskan ini wajib. 但是如果有生理上的一些，你们两人就坦诚是不是有这样的一个生理的问题，那要互相了解。 Tetapi kalaulah kita ada masalah kesihatan, pasangan itu haruslah berterus terang di antara satu sama lain mengenai status kesihatan sendiri. Jadi kita ada persefahaman itu. 也就是说，因为我们结婚了，就是要有性行为，然后这是神给我们这样的一个礼物，让我们能够生这个全程的后代。 Jadi kerana selepas kita berkahwin, kita akan ada hubungan seksual ini dan ini merupakan satu hadiah yang Tuhan berikan kepada pasangan suami istri supaya bakal kita akan ada keturunan. 所以这个礼物是夫妻两个人可以享用的。 Jadi hadiah ini adalah yang boleh dikongsi bersama dan dinikmati bersama oleh pasangan suami istri. 圣洁的， Itu adalah yang kudus. 我要强调这是圣洁的 Saya nak tegaskan di sini hubungan seksual suami istri adalah kudus. 结婚之前你做这个事是不圣洁的。 Tetapi kalau kamu lakukan hubungan seksual sebelum berkahwin itu tidak kudus. 所以我们要尊重婚姻 Jadi kita harus penuh hormat terhadap pernikahan. 所以在这个第二方面生理上的成熟，大家应该也是很坦诚的。 Jadi dari aspek kedua kematangan fisiologi ini kita haruslah
berterus terang 对，因为这是关乎个人的健康。 kerana ini berkaitan dengan kesihatan 那第 masing-masing. 三呢， Yang 比方说 ketiga, 在经济上是有一个基础了。 dari segi sokongan ekonomi kita haruslah ada satu dasar lah. 对，但是我在说的这经济不是说你有什么3个 C 还是5个 C 我忘记了，差不多是这样吧，5个 C 好像。 Yang saya maksudkan ekonomi ini saya tidak 5C tujukan kepada 5C. 以前我在讲的是3 C， 后来就传道不是5个 C。 Dulu saya sampaikan 3C, saya diberitahu bukan lagi 3C, 5C sudah. 车 car Harus ada kereta, Kondominium. car, kondominium C, credit card credit card C, cash. 哦，你看，我们通常会讲到那一个了哈。 Mereka akan sebut harus ada 5C ini baru boleh kahwin. 但是我在说的经济说你已经有一份工哈，我们已经开始工作，有一个基础那个应该是 OK 的。 Maksud saya sokongan ekonomi ini paling asas kamu sudah mulai bekerja dan kamu ada gaji. 那如果夫妻2个人有工作上、经济上，大家可以商量一下，然后可以支持我们的这个家庭，我们就靠主就建立。 Kalau pasangan suami istri masing-masing ada kerja, kita boleh bincang macam mana pembahagian ekonomi dalam keluarga dan sama-sama kita bangunkan keluarga sendiri. 因为你们还有课会说到理财嘛哈。 Karena kamu ada satu sesi lagi tentang pengurusan wang. 黄传道会跟你们分享。 Pendeta Wong akan kongsi. 但是起码这个3个条件，我们都会先考虑要进入婚姻的。 Tetapi sekurang-kurangnya 3 aspek ini harus kita pertimbangkan sebelum kita buat keputusan untuk berkahwin. 好，那接下来我们看那个婚姻的过程。 Seterusnya proses pernikahan. 你们是开始被介绍呢，还是自我介绍？那我也不晓得。 Saya tidak pasti adakah kamu sendiri yang berkenalan atau diperkenalkan. 有没有？你们是自己认识吗？ Kamu sendiri yang berkenalan? 自己哈。 Sendiri. 无所谓了哈。 Tidak apa. 介绍有2种，一种是有经过婚介帮你介绍，一种是自己介绍的。 Jadi berkenalan ini ada 2, satu berkenalan sendiri, satu diperkenalkan. 你们要记得哈，你们开始是怎么认识的，这个要记起来。 Kamu harus ingat betul-betul bagaimana kamu mula berkenalan. 告诉你哈，我每次周年纪念的时候，我太太就问我们是怎么认识的。 Saya beritahu kamu, setiap kali ulang tahun perkawinan saya, istri saya akan bertanya, kamu masih ingatkah bagaimana kita berkenalan? 我做一个动作，还要想啊。 Jadi saya buat aksi ini, mau pikir itu lagi. 不会啦，其实是故意的哈。 Sebenarnya saya pura-pura saja. 因为找得到自己的一生的伴侣印象一定是很深的。 Kerana kita dapat jumpa pasangan hidup kita itu pasti akan meninggalkan satu ingatan yang mendalam bagi 那 kita. 后来我们就会进入那个认识嘛。 Kemudian kita akan maju setapak memahami. 你们会出来喝喝茶， Kamu akan keluar untuk minum-minum, 散散步。 santai-santai. 有没有牵手？你们 Adakah kamu 伸手指。 pegang tangan? 有啦，你讲嘛，怕什么？有啦。 Boleh terus terang, tidak apa. 好，你牵手，我大致不会反对了。 Kalau kamu mau berpegang tangan, saya tidak akan membantah. 拥抱啦，等下2个人在黑暗的地方做了，那要很小心哈。 Tetapi kalaulah kamu berdua melakukan berpeluk-peluk dalam tempat yang gelap, kamu harus 这 berhati-hati. 不能了哈。 Itu tidak boleh. 有时候我到海边，有时候去漫步，有时候看到有一对青年，远远我已经看到已经是很自然的时候，这样大家就说，哎，传道，他丢掉。 Ada kalanya saya pergi berjoging di tepi pantai, saya lihat dari jauh macam itu pasangan gereja kita. Tapi biar dia nampak saya pada mulanya pegang tangan, tapi biar nampak pendeta terus dibuang tangan itu cepat-cepat. 后来我跟他弟兄说，不要这样啊。 Jadi saya beritahu saudara tu jangan buat begitu. 你让我很伤心啊，传道破坏你们的感情。 Kamu buat saya susah hati. Pendeta pula merosakkan suasana romantik kamu itu. 自然一点嘛。 Kamu cubalah bersikap lebih natural 最多 sikit. 传道会问你，哎，
你是不是要结婚啦？ Paling pun pendeta akan tanya, oh ini pasangan kamu bilang mau kawin. 然后就可能一个讲习会。 Kemungkinan boleh hadirilah kursus atau 那接下 seminar. 来因为你互相认识的，你就会有接纳。 Kalau kamu sudah berkenalan, saling berkenalan, kamu akan saling 你们 menerima. 开始就说，我们就不能够永远做下，我们就要分手，不能做男女朋友。 Kamu 我的意思也是，不要做男女朋友了，我们。 mungkin Buyurun, Nani, kita akan berfikir kita tidak mau lagi menjadi pasangan teman lelaki perempuan. 那女的可能会，为什么要分手？ Kemungkinan kalau kita lelaki itu berkata demikian, 就说 mungkin perempuan itu akan terkejut kenapa mau putus. 我们不能够永远成为男女朋友，我们要成为夫妻。 Kamu boleh cakap bukan mau putus, kita tidak boleh terus jadi teman lelaki 因为是什么 perempuan. 呢？ Karena perlu jadi pasangan suami 你 istri. 接纳了，你要定情。 Karena setelah kamu menerima teman perempuan kamu itu, kamu harus meluahkan perasaan cinta itu kepada dia. 记得这个定情，这个金打不在这里Kita harus ingat cinta itu adalah pada langkah yang keempat, bukan di 这 permulaan. 是一个过程。 Ini adalah satu proses. 那时候我们就要建立家庭的时候，我们就开始有那个爱。 Jadi kalau kita ingin mendirikan rumah tangga itu, ya haruslah berputik daripada perasaan cinta. 好，那接下来呢，一般的手续Procedure secara 4个， ada 4. 那时候你就会进入说要提婚了。 Pada masa itu langkah pertama kamu bercadang untuk bernikah. 这个很难说了，有时候是你的怎么样，我们是不是要一同走下去怎么样？ Tidak ditetapkan siapa yang cadang. Ada kalanya mungkin perempuan itu yang tanya macam mana sekarang, kita teruskan begini saja. 男的可能就是买了戒指，做一个很 surprise 这样你嫁给我吧这样。 Yang menjadi lelaki mungkin membeli sebentuk cincin dan tiba-tiba buat kejutan meminta perempuan itu berkawin. 大家就说到进入那个要结婚了。 Jadi semua di sini maksudnya ingin memasuki langkah perkawinan. 我想你们应该已经是到了这个阶段。 Saya percaya kamu yang hadir di sini sudah pun melalui proses ini. 大家都想结婚了嘛。 Semua ingin berkawin. 那第二呢，你就会相亲，就是去见爸爸妈妈啦。 Yang kedua meminang, yaitu berjumpa dengan ibu bapa pasangan masing-masing. 去看看岳父岳母大人。 Pergi berjumpa dengan bakal mentua. 你叫安哥安爹。 Kita panggil uncle auntie. 可能吃顿饭。 Kita mungkin makan bersama. 聊聊天。 Sembang-sembang. 或者是这样，大家去认识家庭。 Masing-masing kenali keluarga. 因为结婚不只是2个人没有错，但是也会两户人家的结合。 Memang benar berkawinan ini adalah di antara 2 orang, tetapi sebenarnya ia juga merupakan gabungan 2 keluarga. 第3订婚了。 Yang ketiga bertunang. 有一些人没有订婚，他就直接说结婚。 Ada orang tidak bertunang terus berkawin. 但是有一些看到有一些家人他们说要订婚，我们也有订婚的。 Tetapi kalau ahli keluarga memohon untuk bertunang dulu, maka kita jalankan pertunangan. 所以我们教会里面也有行订婚礼， Jadi 然后结婚礼也有。 di gereja kita ada dijalankan upacara pertunangan dulu, lepas itu ada upacara perkawinan juga. 你问我的话，我是有订婚，然后才结婚。 Kalau tanya saya memang ada tunang dulu baru kawin. 所以这是一个一般上的手续了。 Ini adalah prosedur secara 好，那接下来呢，我们说到婚前的保守Seterusnya kita bincangkan pemeliharaan sebelum bernikah. 有3个很重要的部分。 Ada 3 langkah. 第一个是我们要注意婚前的交往， Pertama, pergaulan sebelum bernikah. 那第二是婚前的预备， Kedua, persiapan sebelum bernikah. 婚前警惕的事。 Dan ketiga, kewaspadaan sebelum bernikah. 好，我们就婚前的保守就往这3方面来去看一看哈。 Jadi pergaulan sebelum perbuatan sebelum bernikah ini kita lihat dari 3 aspek ini. 因为要保守自己嘛， Karena kita perlu memelihara 所以我们就 diri. 从这交往啦、预备啦、警惕
来去做一个保守。 Jadi kita lihat dari aspek pergaulan, persiapan dan kewaspadaan sebagai langkah berjaga-jaga. 好，现在我们看婚前那个交往。 Yang pertama pergaulan sebelum bernikah. 那婚前的这交往是两个人的事嘛，所以 Jadi 第一个你要怎样忠诚相待。 Jadi pergaulan sebelum bernikah ini melibatkan dua orang sahaja, maka pertama kita haruslah setia dan jujur. 那一般上这样的认识，我们是怎样？你是别人跟你介绍吗？还是自己介绍都无所谓。 Tidak kira sama ada kita berkenalan sendiri ataupun diperkenalkan. 因为我圣经也有说以撒式还有雅各式的。 Jadi kerana Alkitab ada mengatakan ada yang corak Ishak, ada yang corak Yakub. 以撒式是介绍的， Corak Ishak itu dia diperkenalkan. 雅各是自己找的。 Yakub pula dia cari sendiri. 但是怎么样的重点就是说必须达到刚才我在说的你的要结婚进入婚姻的那个条件。 Tetapi yang paling penting sekali ialah seperti yang saya kata tadi, haruslah memenuhi syarat-syarat perkawinan. 但是既然已经认识了，我们在交往的时候，大家是怎样忠诚相待。 Jadi memandangkan kita sudah berkenalan, maka kita haruslah setia dan jujur. 在交往的时候会谈到信仰啦、价值观啦、性格啦，大家都会互相来去很诚实的来去互相了解。 Jadi apabila berkenalan, kita haruslah dengan setia dan jujur berterus terang bincang tentang agama, nilai hidup, sikap masing-masing supaya kita boleh saling mengenali. 有时候我们你喜欢吃的，你喜欢喝的， Apa yang kamu suka makan atau minum? 我们大家就谈谈聊聊。 Kita boleh bincang dan sembang-sembang. 那第二呢，你个人要读得出对方的身心灵。 Yang kedua, kita harus dapat memahami jiwa, roh dan tubuh pasangan masing-masing. 身体 Tubuh dia 就是他的行为， yaitu perlakuan dia, 他走路啦， cara dia berjalan, 他的笑啦， senyuman dia 或者他的态度啦， ataupun sikap dia. 大概你电话里面一通哈利路亚，你听到声音，哎呀，就是他来的嘛。 Kalau kamu menelpon dia jawab haleluya, terus kamu kenal suara 所以 dia. 没有看到人听见声音也知道了。 Tidak nampak orang dia, dengar suara dia sudah kenal. 后面来看到影子，他来了。 Kalau kamu lihat bayang-bayang dia dari belakang, kamu pun tahu, oh itulah dia. 所以我们互相了解，甚至怎么样读得出他就是他身体的生气的动作啦，高兴的动作啦，你都读得出。 Maksudnya dapat membaca tubuh ini, yang lain ialah kalau dia marah ataupun dia gembira, daripada aksi tubuh dia tu kita dapat baca sudah. 他的眼神， Cara dia memandang. 你就知道，他在生病了吗？ Adakah 他 dia 很忧闷吗？ adakah dia sedang sakit, adakah dia sedang kemurungan. 所以你会看嘛，Kamu dapat lihat 这个心呢， jiwa dia bagaimana. 心就在他内在的里面了。 Jiwa itu dalam dirinya. 当然读不完的，但是起码可以从身体的那个动作可以了解那个心里面的。 Tentu sekali kita tidak dapat memahami keseluruhannya, tetapi paling kurang pun kita dapat baca sikit isi hati dia. 灵呢，就是关于信仰。 Roh itu berkaitan dengan iman kepercayaan. 你在外面的话，我们班上的说是看外表，看那个内心这样。 Kalau di luar kita hanya dapat lihat perlakuan dia dan jiwa dia. 那我们在主里面多看了一个就是属灵的，尤其是信仰。 Tetapi kalau kita dalam Tuhan, kita tambah lagi satu yang perlu kita fahami dan baca, yaitu dari segi iman kepercayaan 是 dia. 有信心的。 Yaitu dia haruslah seorang yang beriman. 所以我们强调说，主内的就是同一个对主的信心。 Jadi kita selalu tegaskan di dalam Tuhan, maksudnya pasangan itu harus ada iman terhadap Tuhan. 最起码以后我们发生什么事情都好，我们会共同一起靠主度过。 Paling kurang kalau di masa depan kita berdepan dengan musibah, kita tahu sama-sama berdoa bersandar kepada Tuhan. 好，第三呢， Yang 就是 ketiga, 说观察调整。 perhatikan dan penyesuaian. 在启示录21章，
Dalam buku Wahyu pasal 启示录 21, 21章第2节， Wahyu pasal 21 ayat 2, 21章第2节。 pasal 21 ayat 2, 那这里谈到说，我又看见圣城新耶路撒冷有神那里从天而降，预备好了，就如新妇装饰整齐，等候丈夫。 dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari syurga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. 这里在说教会等耶稣再来。 Di sini dikatakan gereja menantikan kedatangan Tuhan Yesus. 这里就说到教会就好像什么新妇装饰整齐，等候丈夫。 Dan dikatakan jemaat ini sama seperti pengantin perempuan yang berdandan untuk menantikan suaminya. 我引用这个圣句就说是新妇要装饰整齐啊。 Jadi saya rujuk kepada ayat Alkitab ini untuk tegaskan bahwa pengantin itu haruslah berdandan dan bersiap sedia. 那跟观察调整什么关系 Jadi 呢？ apakah kaitannya dengan perhati dan penyesuaian? 我们在恋爱当中的时候，我们都会讨好对方。 Semasa kita saling dilamun cinta, kita akan asyik mengambil hati masing-masing. 但是我们都会一直在调整自己，把坏的不要露出来了哈， Tetapi 都是 kita 呈现最好的。 Tetapi semasa bercinta itu kita akan cuba selaraskan diri kita untuk tonjolkan yang baik saja. Yang baik itu kita sembunyikan, yang tidak baik kita 但 sembunyikan. 是也不要忘记，有时候大家对方都会互相了解的时候，会知道你的缺点在哪里。 Tetapi kita harus tahu semasa kita berhubung itu, berpacaran itu, pasangan kita akan dapat baca apakah kelemahan-kelemahan kita. 但是我们就在这种时候，我们大家互相做调整，符合在一起。 Tetapi pada masa itu kita tahu juga membuat penyelarasan supaya kita dapat sesuaikan diri bersama. 那当然，这个还会延续到什么？到你婚后。 Tentu sekali tindakan ini harus kita berlanjutkan sehinggalah kita berkahwin. 你结婚以后，哇，就更多的大家软弱的地方。 Selepas berkahwin, lebih banyak lagi kelemahan-kelemahan kita akan 我 ditonjolkan. 们也一样的， Saya juga sama. 耶稣完全嘛， Yesus adalah yang 那 sempurna. 我们就靠主的道，我们一直在调整把自己优化。 Jadi kita juga sama, kita harus terus selaraskan diri dan memurnikan diri sendiri. 好，所以这是婚前的交往你要注意的。 Ini adalah pergaulan sebelum bernikah yang harus kita perhatikan. 好，你有达到180吗？ Adakah sudah capai 100%? 我们要努力了 Kita harus 好， berusaha. 那接下来是婚前的预备， Seterusnya persiapan sebelum bernikah, 所以要预备什么？完成婚姻的目的。 yaitu kita harus bersiap untuk memenuhi matlamat perkawinan. 第一个， Yang pertama, 生理的需要。 keperluan fisiologi. 这个我不再讲了，因为昨晚黄转道也提到说，婚姻就是要夫妻要有性的生活。 Saya tidak bincangkan ini karena semalam Pendeta Wong sudah bincangkan selepas berkahwin adanya kehidupan seksual. 对，这个是神给你结婚以后的礼物， Ini adalah hadiah yang Tuhan anugerahkan kepada kamu selepas 是 berkahwin. 借着我们的生理这个身体来去享受的。 Yaitu kita akan nikmatinya menurut fisiologi kita 神给我们夫妻的， yang diberikan, yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada pasangan suami dan 所以 istri. 所以夫妻要常常在一起， Jadi suami istri haruslah senantiasa bersama. 大家也会就是说我们会负责这种的需要。 Yaitu kita masing-masing memikul tanggung jawab untuk memenuhi keperluan seksual ini untuk pasangan 第二 masing-masing. 呢，就是你就会生养 Yang kedua, kita akan melahirkan anak. 你们都要结婚嘛哈？ Kamu mau kawin. 你们有没有谈过说以后要生几个孩子呢？ Benarkah kamu bincang berapa anak yang kamu mau? 有没有？你们有没有谈过？ Ada atau tidak? 可以反映一下吗？ Boleh bagi respon? 有多少？有也好，好，但是不要求，就像主耶稣给了哈。 Bagi saya satu pun saya cukup sudah, Tuhan. tapi menurut kehendak Tuhan lah. Herodis berapa? Kau tidak tengok istri dulu?
呀，这是两个人可以谈的， Ini adalah sesuatu yang pasangan boleh bincangkan. 2 atau 3 5 loh. 哦，没问题了哈，就是说大家会往这一方面会谈。 Tiada masalah asalkan pasangan itu ada membincangkan hal ini. 有一次有一对哈问他说，男的哈，我想传道要7个， Pernah saya tanya satu pasangan yang lelaki itu berjawab, pendapat saya pendeta saya mau 7. 哦，那个他女朋友了还没有，因为还没有结婚哦。你以为我是母猪啊？ Jadi yang teman perempuan dia itu berkata, kamu ingat saya ni babi betina kah? 开始要吵架了。 Memula gaduh sudah. 没有没有，我问错了，我问错 Saya 了。 cakap, tiada, saya salah tanya pula ni. 但是原来他们还没有谈过， Rupa-rupanya mereka belum pernah bincang. 但是一问，哎，男的就很自然说有这样的一个期望嘛。 Jadi apabila ditanya, terus lelaki itu memberitahu tentang impian dia. 那后来还是解决了，说哎怎么但是后来主耶稣好像给3个，真的只是主耶稣给3个，不多。 Selepas itu selesailah itu masalah dan saya rasa selepas mereka berkahwin Tuhan karuniakan 3 anak. 后来都没有了。 Lepas itu tiada sudah. 因为我告诉他们说，主耶稣要给你多少个是主耶稣给，那你们努力嘛。 Jadi saya beritahu mereka berapa anak Tuhan mau bagi itu daripada Tuhan, asalkan kamu berusaha. 3个。 3. 后来这一家人传道，主耶稣知道我们可以养3个。 Kemudian keluarga ini beritahu saya, Tuhan Yesus tahu kami mampu untuk menyarah hidup 3 anak saja. 所以主耶稣知道。 Jadi Tuhan Yesus tahu. 所以生养是我们要努力，但是儿女是神所赏赐。 Memang kita harus berusaha untuk mendapatkan anak, tetapi Tuhan yang karuniakan berapa anak. 所以那个章节你们自己可以去看，都是有引证章节哈。 Jadi nas-nas Alkitab ini kamu boleh baca sendiri nanti. 第3，避免淫乱。 Yang ketiga, jauhi percabulan. 哥林多前书7章2节那里告诉我们为什么要结婚？因为我们恐怕有那个淫乱的危险。 Jadi dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 2 hingga 5 memberitahu kita mengapa perlu berkahwin, yaitu untuk mengelakkan berlakunya 因 percabulan. 为今天是个淫乱的时代， Karena dunia masa kini sangat cabul. 所以我们应该有自己的妻子，有自己的丈夫。 Jadi kita seharusnya ada istri dan suami sendiri. 这是要保安全免淫乱。 Jadi ini untuk memelihara agar kita selamat terhindar daripada percabulan. 第4呢， Yang 使 keempat, 人得安慰。 untuk 你 dihiburkan. 看以撒他还没有结婚，很孤单。后来呢，结婚以后有那个有他太太以后，他就得安慰。 Cobalah kita lihat kepada Ishak sebelum dia berkahwin, dia bersendirian berkeseorangan, tetapi selepas dia berkahwin dia dihiburkan oleh istrinya. 因为男人一生当中有2个女人很重要。 Karena dalam seumur hidup lelaki ada 2 perempuan yang sangat penting dalam hidup dia. 一个是自己的妈妈， Satu ialah ibu sendiri, 另外一个是自己的妻子。 satu lagi ialah istri 以 sendiri. 撒他很伤心，是因为没有了妈妈。 Ishak sangat berduka cita kerana ibu dia telah meninggal 但是 dunia. 后来有了利百加，这个妻子她得了安慰。 Kemudian dia dapat penghiburan daripada istrinya yaitu Ribka. 等一下我还有一节嘛妈妈也在，太太也在，2个女人喜欢一个男人。 Kemudian ada satu sesi lagi, yaitu sesi di mana mama ada, istri pun ada, 2 perempuan ini sayang satu lelaki yang sama. 所以做丈夫的也是儿子。 Jadi yang menjadi suami ini tetap juga menjadi anak kepada 所以 ibunya. 当2个女人都在争这一个男人的时候，你怎么去解决？ Jadi apabila 2 perempuan yaitu ibu dan istri ini merebut si lelaki ini, bagaimanakah lelaki itu selesaikannya? 你是弟兄你是听妈妈的呢，还是听老婆的？ Jadi kamu sebagai lelaki, kamu mau dengar cakap istri atau dengar cakap mama? 2个都是女人Dua-dua pun perempuan. 2个都是他所爱的， Dua-dua pun yang disayanginya. 所以这是关系了 Jadi ini adalah yang berkaitan. 好，那这个我们也努力的达到180%， Kita 尽量 cuba juga berusaha ke arah ini mencapai 100%. 最后
Yang 婚 terakhir, 前的警惕。 kewaspadaan sebelum bernikah. 希伯来书13章4节， Ibrani pasal 13 ayat 4. 婚姻人人都当尊重， Semua orang harus penuh hormat terhadap pernikahan 床也不可污秽， dan tidak boleh mencemarkan tempat 苟 tidur 合行淫的人，神要审判。 kerana orang-orang sundal dan penzina akan dihakimi Allah. 所以夫妻其实同床，他们要享用的权利。 Sebenarnya kalau suami istri itu berkongsi satu bilik, itu merupakan satu hak yang mereka boleh nikmati bersama. 所以这个睡在一起的，这是除了夫妻可以以外，不可在外面有。 Hanya suami dan istri yang dibenarkan tidur bersama, selain daripada itu tidak dibenarkan. 你还没有称为夫妻之前，你也不能够舍身入体，污秽了。 Sebelum kamu menjadi suami istri, kamu berdua tidak boleh juga bertelanjang kerana itu adalah satu pencemaran. 好，那第二呢？ Yang kedua, 之间你们的婚约是永约，no 没有离婚。 kalau sudah berkahwin, tidak boleh, itu adalah satu perjanjian dan tidak ada penceraian. 对，我们教会有结婚礼，没有离婚礼。 Gereja kita ada upacara pernikahan, tidak ada upacara penceraian. 如果你看罗马书7章2节说，正常的婚姻就是说，夫妻二人除非有一方已经去世了。 Kalau kita baca buku Roma pasal 7 ayat 2, di antara pasangan suami istri itu melainkan kalau ada salah satu yang sudah meninggal dunia. 那他可以重娶或者重嫁，那也没问题的。 Si suami atau si istri itu dibenarkan untuk berkahwin semula, itu tiada masalah. 因为婚约是在一方没有了，因为死了嘛，所以就没问题了。 Kerana perkahwinan ini adalah untuk satu pasangan, kalau satu pasangan itu sudah meninggal, maka kalau mau kawin lagi tiada masalah. 我们一生只有我们这所爱的就跑到最后，白头偕老嘛。 Kalau kita dalam seumur hidup kita ini, pasangan yang kita cintai dan kasih ini haruslah berjalan seiring dengan kita sampai kita tua. 最后一个说，远离一切有淫乱的试探的。 Yang ketiga, jauhilah segala percubaan percabulan. 在外面的应酬啦、交往我们要很小心。 Kita harus beramat berjaga-jaga terhadap pergaulan kita di luar dan juga 那些应酬dalam social。 maaf, kita harus berjaga-jaga terhadap pergaulan kita dan juga hubungan sosial kita. 对，所以如果姊妹生的比较有条件，有时候会有危险一点。 Biasanya kalau si perempuan itu nampak lebih cantik dan lebih menarik, dia dalam keadaan yang agak berbahaya. 对，弟兄比较英俊也会有危机。 Kalau yang pihak saudara itu seorang yang handsome, yang kacak juga agak ada krisis juga nanti. 总之要好好保守。 Kita harus pelihara diri dengan 因为外 sebaik-baiknya. 面有时候不是为了你的外貌，可能是为了钱，就会用很坏的手段，会发生淫乱了。 Kerana ada kalanya kalau bukan kerana paras rupa yang cantik, ada kalanya kerana wang akan timbul masalah percabulan ini. 所以在哥林多前书6章，其实告诉我们要躲开、离开这些淫乱的这社会。 Jadi dalam 1 Korintus pasal 6 memberitahu kita untuk menjauhkan diri daripada masyarakat yang cabul. 所以在外面喝酒啦、滥交啦，还有很多这种会破坏婚姻的。 Jadi kalau berada di luar kita minum arak, adanya pergaulan sosial secara rambang, maka itu akan menimbulkan percabulan. 这是最后给大家知道说，真耶稣教会的信徒要知道这些是不可以的。 Dan akhir sekali ingin beritahu kalian perkara-perkara yang ditolak ataupun yang tidak dibenarkan oleh gereja Yesus benar. 婚前同居， Tinggal bersama sebelum kawin, 更换伴侣， bertukar pasangan, 结婚
故意不要生。 Selepas berkahwin sengaja tidak mau melahirkan anak. 有哦，我有问过的， Saya pernah tanya, ada 因为 berlaku. 刚才我不问你们了， Tadi saya 我是 tidak 问你们有 tanya 多少 kamu. 个。 Saya hanya tanya kamu berapa 啊 anak. 但是有人说，传道我们结婚就是不要生的， Ada orang beritahu saya, pendeta lepas kahwin kami tak mau anak. 这不健康啊。 Itu tidak sihat. 我们只能说，我们有时候我们很难说了生理嘛我们努力了，儿女是神的赏赐。 Kita tidak dapat tahu keadaan fisiologi kita. Asalkan kita berusaha lepas berkahwin, anak itu adalah anugerah daripada Tuhan. 就算你说结婚了，这今年不生，那还有计划说明年、后年。 Contohnya kalau kamu cakap tahun ini saya baru kahwin, saya tidak mau ada anak dulu, tetapi untuk tahun yang seterusnya kita harus berusaha. 因为在婚姻里面如果有了孩子，这是增添我们家庭的伦理、家庭的快乐。 Karena kalau selepas kita kahwin ada anak, anak-anak itu akan membawa kebahagiaan dalam keluarga itu. 那第四就是同性结 Yang 婚， keempat ialah homosexual. 这是绝对真耶稣教会不容许的。 Memang ini dibantah habis oleh gereja Yesus benar, 基督 tidak 教其他的 dibenarkan. 基督教会可能会同意，我们不会同意。 Mazhab agama Kristen yang lain mungkin akan bersetuju, tetapi bagi kita sama sekali tidak. 第五就是随便增加了或者更换个配偶， Yang kelima, bertukar ataupun menambah pasangan sendiri. 这是我们要很警惕的。 Ini adalah perkara yang harus kita berwaspada. 好，这个城门的婚礼， Upacara perkawinan di pintu gerbang. 我很鼓励这一方面的婚礼。 Saya sangat menggalakkan perkawinan dari aspek ini. 怎么说呢？ Mengapa? 你看路德记， Kita rujuk kepada buku Rut. 路德记给我们看到一个婚礼。 Rut membenarkan kita melihat satu perkawinan. 路德记的第4章， Rut pasal 4. 第4章就是路德和波阿斯结婚了。 Rut pasal 4 menyatakan tentang perkawinan Boas dengan Rut. 我很注意他们在哪里结婚。 Saya perhatikan di mana mereka melangsungkan perkawinan. 4章第1节说，波阿斯到了城门。 Pasal 4 ayat 1 mencatatkan Boas telah pergi ke pintu gerbang. 古时代的城门就是他们要为城里办理一些手续的或者审判的事情。 Jadi di zaman dahulu di pintu gerbang tempat itu digunakan oleh mereka untuk menjalankan sesuatu proses ataupun menjalankan hukuman. 所以如果你看得到了4章的第11节， Kalau kita baca pasal 4 ayat 11, 这是波阿斯和路德结婚的地点。 itu merupakan tempat di mana Boas dan Rut melangsungkan pernikahan mereka. 在哪里呢？ Di mana? 城门。 Di pintu gerbang. 所以圣经在说城门的婚礼， Itulah Alkitab mengatakan pernikahan di pintu gerbang. 里面包含什么呢？ Apakah yang termaktub di dalamnya? 处理婚宴的事情， Menguruskan hal yang berkaitan dengan 然 perkawinan, 后就安排 kemudian 因 perancangan. 为波阿斯去解决那个婚礼嘛。 Karena Boas ini mau menyelesaikan hal perkawinan ini. 然后第3呢，你可以看到有坐在城门的众民，还有长老。 Yang ketiga, ayat 3 mengatakan di sana adanya para tua-tua yang duduk di sana, 好，那就是什么呢？做见证， yaitu sebagai saksi. 看到吗？我们做见证， Kita sebagai saksi. 所以是有个很重要的一个点，大家都来做见证。 Jadi adanya satu upacara yang sangat penting di situ dan semua orang datang ke sana untuk menjadi saksi. 然后长老们呢，就给他们祝福。 Dan para penatua memberkati mereka. 所以城门的婚礼处理 Jadi Saya处理。 cara pengurusan perkawinan di pintu gerbang 就是他要去处理，就是在城门要做什么？第一个是要做处 理 maaf, pengurusan。 perkara pertama yang harus dilakukan untuk perkawinan di pintu gerbang, yang pertama harus 就 menguruskannya, 是说要做好手续了， yaitu haruslah melengkapkan proses-prosesnya. 登记啦， Contohnya 有 pendaftaran, 那个结婚证书要 Adanya 去处理 adanya siju perkawinan yang harus diurus, 要去安排 harus diatur. 那都有嘛，安排在城门嘛Semuanya itu diatur di pintu 然后 gerbang. 第3呢， Yang 有 ketiga, 人做见证， adanya saksi. 谁？ Siapa? 众人、 Orang ramai, 长老。 para penatua. 如果在教会来说，今天就是
在教会里面来去举办有长子去祝福。 Contohnya kalau di gereja sekarang kita langsungkan upacara pernikahan di dalam gereja dan adanya penatua yang memberkati. 所以11节就有说话了，我们做见证，然后就有祝福。 Dan di ayat 11 mengatakan ada orang yang berkata-kata dan adanya pemberkatan. 所以我很鼓励大家要行婚礼都在会堂里。 Jadi saya sangat menggalakkan kalian untuk bernikah di dalam gereja. 大家都来做见证。 Kita semua akan menghadirinya untuk menjadi saksi. 现在我们有疫情嘛，所以我们还是要按照说，所以他说有50个人，那我们就按照50个人。 Sekarang kita ada pandemik dan kita harus takluk kepada SOP. Kalau ditetapkan 50 orang yang hadir, maka 50 orang lah. 圣经没有讲到说哦，你那个结婚的那个场所要很堂皇，没有啊，就重要的是这一个，一定要有人做见证，有人祝福。 Jadi Alkitab tidak ada mengatakan perkawinan itu harus dilangsungkan secara besar-besaran, tetapi yang ditegaskan di sini ialah harus ada saksi dan ada yang memberkati. 成为一个大家的一个模范。 Sebagai satu contoh ataupun teladan untuk semua. 我也相信大家已经有目标，要在那里行婚礼。 Saya percaya kita semua ada satu cadangan ataupun matlamat mau berkawin di mana. 会堂都很多， Banyak gereja kita. 只要在真耶稣教，你不要去天主教了， Asalkan di gereja Yesus benar, janganlah pergi kawin di Roman Catholic 也不要去巴社会。 ataupun pergi gereja Basel. 真耶稣教会都很多会堂， Gereja Yesus benar ada banyak gereja. 希望这样的一个见证给他们祝福，然后看到你们成家。 Jadi adanya saksi itu dan pemberkatan itu dan kamu mendirikan rumah tangga 好，这一 masing-masing. 课是到这里啊。 Jadi sesi ini sampai di 抱歉， sini. 因为用了一点时间。 Saya mohon maaf terlajak masa. 等一下我们就休息多一下哈，然后就接下来，我的张思玲姊妹等一下会给大家介绍以后教你们怎么，也告诉你们怎么样避孕的。 Saya akan serahkan sesi yang seterusnya kepada saudari Joanne. Maaf kepada saudari Joanne. Beliau akan menyampaikan tentang cara-cara merancang keluarga. 是从圣经里面去看可以不可以。 Dari aspek Alkitab perancangan keluarga. 好，我们一起默祷。 Doa dalam hati.